Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar. Semoga sentiasa sihat, semoga sentiasa menjaga kebersihan dekat luar sana. Okey. Dan untuk kelas kita kali ini geografi tingkatan 2 untuk bulan ini kita dah masuk untuk bab 8 iaitu jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Untuk kelas minggu lepas, cikgu dah cover sampai 8.2 iaitu kemajuan pengangkutan di Asia. Okey. Kita dah tengok pasal pelabuhan dekat Hong Kong, kita dah tengok kereta api laju dekat Jepun, kita dah tengok lapangan terbang dekat Dubai. Okey, ini merupakan kemajuan-kemajuan pengangkutan yang terdapat dekat dalam Asia lah. Okey, seterusnya untuk kelas kita kali ini kita akan masuk kepada tajuk 8.3 iaitu kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan juga alam sekitar di Asia. Kita akan tengok macam mana pengangkutan ni dia akan memberi kesan kepada kehidupan seharian kita. Jadi kita terus tengok untuk 8.3 ni, poin yang pertama, perkembangan pengangkutan di Asia menimbulkan pelbagai kesan kepada masyarakat, ekonomi dan juga alam sekitar. Okey, so kita akan tengok tiga ni lah, kepada tiga aspek ni, tiga bahagian. Okey, masyarakat, ekonomi dan juga alam sekitar. Jadi kita terus tengok untuk yang pertama iaitu masyarakat. Okey, untuk masyarakat ni, yang pertama ialah dia memendekkan masa perjalanan. Okey, dengan adanya kemudahan pengangkutan ni, dengan adanya kemajuan pengangkutan ni, kita boleh memendekkan masa perjalanan kita. Jadi untuk kita bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain tak perlu memakan masa yang lama lagi lah. Kita boleh naik salah satu pengangkutan ni, so kita boleh sampai dalam masa yang singkat. Okey, untuk poin yang kedua, meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, dengan adanya kemajuan pengangkutan dekat Asia ni, dia boleh meningkatkan taraf hidup penduduk dekat sesebuah negara tu. Poin yang ketiga, dia boleh meningkatkan integrasi. Okey, dia boleh meningkatkan integrasi. Integrasi ni maksudnya hubungan antara penduduk dalam sesebuah negara tu, kerjasama diorang. Okey, hubungan diorang antara satu sama lain. Okey, antara satu sama lain dalam penduduk dekat negara tu lah. Yang keempat, dia boleh meningkatkan darjah ketersampaian. Maksudnya dengan adanya kereta api ataupun kapal terbang ni ataupun kapal pelabuhan ni, kita boleh meningkatkan darjah ketersampaian. Macam cikgu dah beritahu dekat kelas-kelas kita sebelum ni, darjah ketersampaian ni maksudnya kebolehan kita untuk sampai ke sesuatu tempat. Okey, dengan adanya kenderaan-kenderaan ni, kemajuan-kemajuan pengangkutan ni, kita boleh sampai ke sesuatu tempat tu dengan lebih mudah. Poin yang kelima, mengurangkan kesesakan lalu lintas. Apabila penduduk-penduduk dekat sesebuah negara ni dia lebih banyak menggunakan pengangkutan awam dan diorang tidak menggunakan kenderaan personal masing-masing, contohnya kereta ke motor ke, bila dia menggunakan kenderaan awam ni boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas sebab diorang bukannya bawa kereta masing-masing. Okey, maksudnya seorang satu kereta. Jadi kalau semua orang nak bawa kereta masing-masing dan diorang lalu dekat jalan yang sama, kawasan itu akan jadi sesak lah, betul tak? Sebab masing-masing nak bawa kereta masing-masing. Jadi kalau diorang naik kenderaan awam, dia punya kesesakan lalu lintas tu akan kurang lah. Okey, sebab bilangan kenderaan dekat atas jalan raya pun berkurang juga sebab semua naik kenderaan awam. Seterusnya yang terakhir ialah dia boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan dengan adanya dengan adanya kemajuan pengangkutan dekat sesebuah negara ni, dia akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Macam yang kita tengok dekat kelas minggu lepas, contohnya lapangan terbang dekat Dubai, dia ada 3 terminal. Dia merupakan satu lapangan terbang yang paling sibuk di dunia. Jadi apabila lapangan terbang ni dia merupakan lapangan terbang yang sibuk di dunia, dia akan menerima banyak kehadiran penumpang daripada serata dunia. Jadi apabila berlaku macam tu, diorang akan memerlukan lebih banyak tenaga kerja dekat lapangan terbang tu. Jadi apabila berlakunya benda macam ni, penduduk dekat negara tu, diorang akan mendapat lebih banyak peluang pekerjaan lah dekat tempat yang dah dekat lapangan terbang tu. Okey, itu merupakan salah satu contoh je lah yang cikgu boleh bagi. Okey, jadi itu merupakan kesan kemajuan pengangkutan di Asia kepada masyarakat. Sekarang kita tengok pula kesan kemajuan pengangkutan ni kepada ekonomi di sesebuah negara. Okey, jadi yang pertama ialah bandar berkembang menjadi hub perdagangan seperti Tokyo, Kyoto, Nagoya dan juga Osaka di Jepun. Okey, apabila berlakunya kemajuan pengangkutan ni, kita akan menjadi hub perdagangan yang terkenal, hub yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang daripada negara-negara lain. Okey, contohnya yang dibagi kat sini Tokyo lah, Tokyo, Kyoto, Nagoya dengan Osaka yang ada dekat Jepun. Seterusnya kesan yang kedua ialah pembinaan pusat rekreasi dan juga hotel bertaraf antarabangsa seperti Burj Al Arab di Dubai. Okey, yang ketiga, dia boleh memperkembang perdagangan domestik dan juga antarabangsa. Okey, yang keempat, memajukan sektor pertanian,
perindustrian dan juga pelancongan. Okey, apabila berlakunya kemajuan pengangkutan di sesebuah negara, dia boleh meningkatkan kita punya sektor pertanian, dia boleh meningkatkan kita punya sektor perindustrian dan juga kita boleh meningkatkan kita punya aktiviti pelancongan. Maksudnya apabila berlaku kemajuan, contoh jika berlaku kemajuan pengangkutan lapangan terbang dekat sesebuah negara, dia akan memudahkan lagi pelancong untuk datang ke negara kita sebab pengurusan dekat lapangan terbang kita tu efisien, cekap. Jadi pelancong akan selesa untuk datang ke negara kita sebab lapangan terbang kita cekap. Okey, jadi ini juga akan meningkatkan kita punya aktiviti pelancongan dekat negara kita lah. Dan yang terakhir, pertukaran mata wang asing. Okay, pertukaran mata wang asing ni maksudnya kita boleh berurusan dengan pelancong-pelancong daripada luar negara yang diorang menggunakan wang diorang sendiri dan kita boleh tukarkan wang diorang kepada wang untuk negara kita lah untuk diorang gunakan untuk dekat negara kita. Seterusnya, kita akan tengok kesan kemajuan pengangkutan ni kepada alam sekitar pula. Okey, macam mana kemajuan pengangkutan ni dia akan memberikan kesan kepada alam sekitar kita. Dia akan terbahagi kepada dua. Okey, kesan kemajuan pengangkutan kepada alam sekitar ni dia terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Jadi kita akan tengok dulu kepada kesan positif dia. Kesan positif dia yang pertama ialah kereta api berkelajuan tinggi mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, ini yang kita boleh nampak dekat Jepun lah. Kereta api berkelajuan tinggi ni terdapat di Jepun. Dia boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sebab yang macam kita semua tahu, orang Jepun ni diorang sangat mementingkan kebersihan. Okey, kalau kita tengok macam dekat, cikgu rasa semua pelajar tahu kot yang famous gambar longkang kat Jepun. Like diorang compare gambar longkang dekat Jepun dengan gambar longkang dekat negara kita. Gambar longkang dekat Jepun is like gambar longkang air dekat Jepun sangat bersih sampai ikan pun boleh hidup dekat dalam longkang tu. Okey, sebab air dia jernih. Orang Jepun ni memang sangat terkenal dengan etika dia orang yang menjaga kebersihan. Okey, dan yang kedua ialah perubahan landscape yang menarik dan juga mesra alam di kawasan sekitar. Maksudnya dia orang decorate lah, dia orang hias kawasan tu menjadi kawasan landscape yang menarik dan juga tidak mencemarkan alam sekitar. Dia orang decorate tapi tidak melampau-lampau sampai boleh mencemarkan alam sekitar. Dia orang decorate macam sederhana tapi nampak menarik. Seterusnya kita beralih pula kepada kesan negatif dia. Okey, kemajuan pengangkutan ini juga turut membawa kesan negatif kepada alam sekitar. Yang pertama ialah pencemaran bunyi. Bunyi kuat daripada kawasan lapangan terbang mengganggu ketenteraman penduduk di sekitarnya. Ini terutama kepada rumah-rumah ataupun kediaman-kediaman yang terletak berdekatan dengan kawasan lapangan terbang lah. Okey, untuk rumah yang terletak berdekatan dengan kawasan lapangan terbang ni, diorang akan mengalami lah masalah pencemaran bunyi ni. Sebab bunyi daripada kapal terbang ni dia agak bising jugalah untuk berlepas, untuk landing. Dia akan menghasilkan satu bunyi yang kuat. Okey, jadi dia boleh menyebabkan pencemaran bunyi kepada rumah-rumah yang terletak berdekatan dengan kawasan lapangan terbang tu. Seterusnya ialah pencemaran air. Tumpahan minyak daripada kapal menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Ini contohnya dekat pelabuhan dekat Hong Kong yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, apabila berlaku banyak aktiviti perkapalan dekat sesebuah pelabuhan, dia akan menghasilkan minyak. Jadi apabila minyak ni dia dilepaskan ke laut, dia akan mencemarkan air lah. Apabila air tercemar, hidupan akuatik pun akan pupus. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah kemusnahan hutan. Okey, penerangan dia, pembinaan lebuh raya, jaringan kereta api dan juga lapangan terbang memusnahkan kawasan tadahan air. Untuk diorang wujudkan landasan kereta api, jalan raya, kawasan lapangan terbang, diorang perlu menebang hutan untuk menebang hutan. Jadi apabila kawasan hutan ni dah ditebang, macam kita dah tengok dekat point slide sebelum ni, apabila tak ada kawasan hutan, kita akan mengalami masalah kekurangan bekalan air sebab kawasan tadahan hujan dah tak ada, hutan dah tak ada. Jadi kita akan susah untuk dapatkan bekalan air daripada kawasan tadahan hujan lah. Okey, jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini, untuk kelas kita bulan ini, sebab minggu depan pelajar semua akan menduduki peperiksaan untuk bulan Jun pula. Untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka modul yang dah diberikan ini. Buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 12 ni. Pada muka surat 12 ni, buat latihan daripada 8.3 tu Untuk yang soalan E dekat atas tu kita dah buat. Jadi buat untuk soalan F 8.3 tu sampai muka surat 13 yang bawah ni. Okey? Buat sampai muka surat 13 ni. Okey, sampai muka surat 13 sahaja.
muka surat yang terakhir. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa kekeliruan daripada penerangan cikgu sebelum ini, boleh tanya kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu boleh try jawab. Dan kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.